Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada segenap kawan-kawan hadirin wal hadirat dan juga mahasiswa-mahasiswi IIUM yang saya kasihi dan saya cintai. InsyaAllah pada hari ini kita akan sedikit mengingatkan bersama-sama tentang puasa, iaitu puasa. Apakah itu puasa? Dalam bahasa Arab datang dari perkataan saum yang bermakna al-imsak, iaitu menjaga, menahan. Maka puasa ini sebenarnya adalah menahan daripada segala perkara yang membatalkan puasa, seperti makan, minum ataupun perkara-perkara yang lain. Maka esensi daripada puasa sebenarnya bukan hanya menahan dari perkara yang membatalkan puasa, akan tapi juga menahan diri daripada perkara-perkara yang maksiat atau perkara-perkara yang ditegah atau dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, mari kita rujuk salah satu petikan dan juga kesimpulan dan juga ringkasan daripada apa yang telah Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali sebut tentang berpuasa. Di dalam kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin, ada satu chapter khusus bernama Kitabu Asraris Saum. Imam Ghazali telah membahagi puasa kepada 3 kategori. Kategori yang pertama adalah puasa saumul umum atau puasa orang-orang yang awam. Maka bagi orang awam, puasa mereka mungkin hanya sekadar menahan lapar, menahan dahaga, menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa secara syarak yang zahir, seperti tidak berhubungan suami isteri dan lain-lain. Tapi tentulah perkara ini wajib bukan hanya di peringkat awam dan peringkat-peringkat yang lainnya, yang wajib ditunaikan dan tidak boleh meninggalkannya sama sekali. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Selanjutnya adalah tingkatan kedua yang dipanggil dengan saumul khusus atau puasa orang-orang yang khusus, peringkat istimewa. Al-Imam Ghazali mengisyarahkan khusus ini adalah orang-orang yang solihin, iaitu ahli-ahli ibadah yang benar-benar soleh dan benar-benar berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, berpegang kepada syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini Al-Imam Al-Ghazali menggambarkan puasa mereka bukan hanya menahan lapar dan haga ataupun syahwat-syahwat badaniah, akan tapi menahan diri daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT, sama ada anggota zahir maupun anggota batin atau anggota dalam. Misalnya menahan mulut daripada berbicara perkara yang diharamkan oleh Allah SWT, seperti mencarut atau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, menahan mata daripada melihat perkara-perkara maksiat, menahan telinga mendengar perkara-perkara yang diharamkan seperti ghibah dan lain-lain, tangan atau jari menahan diri daripada melakukan perkara yang diharamkan. Mungkin pada hari ini boleh kita kontekskan seperti bergosip atau melakukan perkara yang diharamkan menggunakan jari, dan juga kaki, melarang atau menahan kaki daripada berpergian kepada tempat-tempat yang dilarang, tempat-tempat maksiat. Dan ini adalah puasa golongan khusus atau puasa orang-orang yang soleh, yang mana Allah SWT mengangkat derajat mereka sebagai derajat yang istimewa. Walau bagaimanapun, Imam Ghazali mengingatkan kepada kita adalah puasa yang tertinggi atau peringkat yang tertinggi bagi orang yang berpuasa disebut oleh Imam Ghazali sebagai saumu khususil khusus. Apakah itu puasa khususnya khusus? Iaitu puasa golongan elit. Puasanya orang istimewa dari kalangan yang teristimewa. Mereka adalah puasanya para al-anbiya atau para golongan seperti para awliya, para as-siddiqin dan muqarrabin. Puasa mereka ini adalah puasa hati dan seluruh tubuh dan jasad mereka dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah orang-orang yang hanya mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak lagi peduli dengan segala sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala.
maka inilah puasa yang tertinggi. Setiap saat hidup mereka, setiap saat waktu mereka sedang berpuasa ini adalah hanya dicurahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Mereka tidak peduli dengan perkara-perkara yang bersifat duniawi. Mereka hanya konsentrasi hanya kepada Allah. Dan pesan Imam Ghazali, puasa peringkat ini tidak cukup dengan hanya kata-kata. Ia tidak boleh digambarkan dengan kata-kata, tapi dia hanya boleh dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan ini yang dapat menentukan seorang itu sampai pada derajat yang tertinggi, dan tentunya kita susah untuk sampai derajat yang tertinggi ini. Oleh itu hadirin wal hadirat hafizakumullah, mahasiswa, mahasiswi dan segenap kawan-kawan dan sahabat, insya-Allah kita usahakan puasa kita pada tahun ini menjadi lebih baik daripada puasa kita yang lepas. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.